Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe yang ada di bawah. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sebelum tu saya nak minta maaf kepada sahabat-sahabat kita yang duk tunggu mana video baru. Saya minta maaf lewat sikit disebabkan biasalah lepas raya ni makan banyak, suara tak apa nak keluar, hujan lagi, demam dan sebagainya. So, insya-Allah hari ni kita nak berikan video reaction berkaitan tentang Ustaz Muhaizat yang memberi jawapan kepada hadirin. Yang mana hadirin itu soal berkaitan tentang isu yang hampir sama ataupun lebih kurang kita kata hampir macam nak backup kepada kenyataan Ustaz Zainul Asri. Apa yang Ustaz kata. Jadi jika anda belum tengok lagi video berkenaan, anda boleh pergi ke description, di bahagian description video ni, dan anda tengok di link itu, tengok dulu baru sedap sikit lah kalau nak dengar reaction ini. Ustaz kata dalam video tu, dia kata boleh baca, ya ibadallah, wahai ibadallah, wahai nuqaba, wali naqib, wahai Balia ibn Malkan, wahai rijal ghaib. Bahkan Ustaz kata ada hadis riwayat Bukhari. Tapi Ustaz kata kat situ, semak balik. Apabila hilang kenderaan, maka sebutlah ya ibadallah ihbisu. Wahai hamba Allah, pegang barang hamba yang hilang ni. Maksudnya ke Kelantan, kecek Kelantan lah. Tapi saya tak reti kecek Kelantan. Dia kata, Nabi sendiri yang ajar. Adakah jadi syirik kalau panggil selain daripada Allah? Dia kata, oh ini kalau sebut macam tu, menipu sokmo. Kata macam tu lah. Saya tak tahulah bahasa Kelantan macam mana, tapi kata asyik nipu je kan. Ada orang pula ajar, kata Ustaz, tak boleh minta tolong selain Allah. Mari mana tauhid ajar lagu ni. Itu dakwaan daripada Ustaz Muhaizat. So ringkasan daripada apa yang Ustaz sebut tu, anda boleh tengok dalam video Ustaz Muhaizat. Ringkasannya, pertama Ustaz mendakwa bahawa harus membaca ya ibadallah, ya nuqaba, ya Balia ibn Mulkan dengan dalil hadis ibadallah. Jadi kita akan bincangkan hal ini insya-Allah. Yang kedua, dakwaan syirik apabila seru selain Allah adalah penipuan. Tidak benar, kata Ustaz lagi, tidak benar, tidak boleh minta tolong selain Allah. Okey, baik, kita tengok apa jawapan kita. Jawapan pertama, Ustaz Muhaizat telah berlaku amanah apabila mengatakan bahawa dia tak pasti adakah hadis yang ibadallah tu diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim ke atau sebagainya. Cuma dia ingat-ingat mungkin diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian Ustaz minta semak semula. Walaupun kesilapan yang dilakukan oleh Ustaz Muhaizat ini agak berat kerana orang boleh beranggapan jika ia daripada hadis Sahih Bukhari, jadi pasti ia adalah hadis yang sahih dan sabit. Tapi bukan itu isu yang saya nak highlight. Saya nak highlight tentang sikap seorang ustaz. Saya nak highlight tentang sikap Ustaz Muhaizat. Sikap seperti ini adalah sikap yang terpuji, iaitu apabila kita tak ingat dan tak pasti, jangan kita buat yo-yo yakin sehingga tersalah memberikan fakta kepada orang ramai. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustaz Muhaizat, iaitu bila dia tak pasti, dia minta dibuat semakan semula. Itu adalah perkara yang bagus dan saya harap ustaz-ustaz kita yang lain juga melakukan hal seperti ini. Iaitu kalau kita tak pasti, kita minta orang semak ataupun saya kata saya tak pasti. So macam tu. Saya ingat dahulu saya pernah memuji Ustaz Muhaizat tentang isu yang hampir sama berkaitan tentang hal ini. Dan saya ingat mungkin Ustaz Muhaizat konsisten dalam bahagian itu. Berdasarkan kepada syariah saya, hadis ya ibadallah disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi sebagai khabar yang tidak sabit, sekalipun ia dijumpai dalam kitab-kitab hadis. Anda buka dekat YouTube, cek tentang hadis ya ibadallah ni, memang akan keluar kenyataan daripada Syekh Mustafa Al-Adawi yang beliau katakan bahawa hadis ini tidak sabit. Hadis tersebut ialah hadis yang menyebutkan Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan bahawa dikatakan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan falatat dabatu ahadikum bi ardin fallatin falyunadi ya ibadallah ihbisu alayya. Ya ibadallah ihbisu alayya fa inna lillahi fil ardi hadiran sayahbisuhu alaikum." Jika binatang tunggangan kamu terlepas, lari dari tanah lapang, maka serulah, ya ibadallah, wahai para hamba Allah, peganglah binatang itu untukku. Wahai para hamba Allah, peganglah binatang itu
untukku. Kerana sesungguhnya Allah memiliki hamba-hambanya, iaitu manusia ataupun jin, yang akan memegang binatang itu dari lari jauh untuk kamu semua. Hadis ini dijumpai di dalam kitab Mu'jam Al-Kabir oleh Imam At-Tabarani dan Amal Yaum wal Lailah oleh Ibn Sunni. Hampir semua rujukan yang saya temui menyatakan bahawa mereka merujuk hadis ini daripada At-Tabarani dan Ibn Sunni dalam kitab mereka yang telah disebutkan tadi. Bahkan dalam isu ini, popular pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan beliau pun menyebutkan dan merekodkan daripada Ibn Sunni. Jadi kita semak hadis ini. Kerana kedua-dua imam itu telah memberikan sanad. Maka setelah seseorang imam memberikan sanad, mereka sudah terlepas daripada sebarang tanggungjawab untuk menjelaskan lagi sahih ataupun tidak. Sanad Al-Imam At-Tabarani disebut macam mana? Daripada Ibrahim bin Nailah Al-Asbahani, daripada Al-Hasan bin Umar, daripada Ma'ruf bin Hasan As-Samarqandi, daripada Sa'id bin Abu Arubah, daripada Qatadah, daripada Abdullah bin Buraidah, daripada Ibn Mas'ud, daripada Nabi SAW. Itu sanad daripada Imam At-Tabarani. Sanad daripada Al-Imam Ibn Sunni pula ialah daripada Abu Ya'la, daripada Al-Hasan bin Umar, daripada Ma'ruf bin Al-Hasan Abu Mu'az As-Samarqandi, daripada Sa'id, daripada Qatadah, daripada Ibnu Buraidah, daripada bapanya, daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi SAW. Jelas daripada kedua-dua sanad ini, ada pertembungan berlaku pada Al-Hasan bin Umar daripada Ma'ruf. Semua sanad atas lagi daripada tu sama aja, tak ada beza. Daripada Sa'id bin Arubah dan ke atas, semua perawi yang siqah dipercayai. Demikian juga yang ke bawah, iaitu Al-Hasan bin Umar. Beliau merupakan perawi yang jujur dengan martabat saduq hasanul hadis. Jika hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang itu sahaja, maka hadis ini tak ada masalah yang banyak. Tak ada masalah. Tapi yang tak bestnya di dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi bernama Ma'ruf bin Al-Hasan, Ma'ruf bin Hasan As-Samarqandi. Para ulama hadis memberikan tajrih kepada Ma'ruf bin Al-Hasan ini. Al-Imam Al-Haythami berkata dia ni dhaif. Abu Ahmad Ibn Adi Al-Jurjani pula berkata dia ni munkarul hadis. Abu Hatim Ar-Razi kata dia ni majhul. Jadi kita faham bahawa hadis ini dhaif daripada sudut sanad. Tetapi bukan sekadar dhaif itu saja. Hadis ini ada satu lagi kecacatan yang disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, hadis ini gharib. Dikeluarkan oleh Ibn As-Sunni dan At-Tabarani dan sanadnya inqita', terputus di antara Ibn Buraidah dan Ibn Mas'ud. Hal ini dinukilkan oleh Ibn Allan di dalam Syarah Al-Adhkar. Di dalam kitab Taysir Al-Aziz Al-Hamid halaman 197, Al-Muhaddis Al-Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, As-Suyuti berkata satu hadis yang dhaif, dan aku pula berkata bahkan ia adalah hadis yang batil. Jika tidak, bagaimana dia diriwayatkan daripada Sa'id, daripada Qatadah. Setelah itu, tiada riwayat daripada para anak murid tertinggi Sa'id dari kalangan para hufaz dan para al-athbat seperti Yahya ibn Qattan, Ismail bin Aliyah, Abi Usama, Khalid bin Al-Harith, Abi Khalid Al-Ahmar, Sufyan, Syu'bah, Abdul Warith ibn Mubarak Al-Ansari, Gundar ibn Abi Adi dan seumpamanya, sehingga syekh yang tidak dikenali lagi mungkar hadis ini membawakannya. Maka ini merupakan bukti yang paling kuat menunjukkan bahawa kepalsuan hadis ini. Oleh itu, hadis ini jelas tidak boleh dijadikan hujah untuk menyuruh rijal ghaib, bahkan Bulya Ibn Mulkan. Anda baca buku Al-Istighasah untuk ketahui lebih banyak tentang perbincangan hadis-hadis yang seumpama ini. Menariknya, buku yang ditulis oleh Ustaz bin Sahak ni, Ustaz Abdul Qadir bin Sahak ni, dia memberikan penjelasan, dikeluarkan hadis-hadis tentang istighasah dan dia berikan sanggahan-sanggahan terhadap hadis-hadis berkenaan ataupun hujah-hujah berkenaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dakwaan syirik apabila seru selain Allah adalah penipuan, kata Ustaz. Tidak benar, tidak boleh meminta tolong selain Allah, kata Ustaz. Sebelum kita jelaskan lebih panjang tentang isu ni, tak ada panjang sangat, tapi kita kata lebih detail sikit, kita perlu hadkan perbahasan ini. Yang pertama, seru orang yang hidup tak ada masalah. Jadi kita tak akan pertikaikan isu seru orang yang hidup. Cuma kalau awak tengking dia, memang masalah.
Dia akan tengking jawab balik ya. Sebab dia hidup. Yang kedua, isu seru di sini bertujuan minta tolong. Jadi kita cuma nak bincang isu seru orang yang dah mati, ataupun seru jin, ataupun seru malaikat untuk minta tolong. Termasuk juga seru para wali ghaib ataupun rijalul ghaib yang sebenarnya telah mati. Tapi saya nak ingat juga, nak kena beri peringatan kepada semua orang, kepada diri saya sendiri, kepada tuan-tuan, perempuan yang sedang menonton juga. Kita ada dua kaedah yang penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, apa sahaja yang membawa kepada syirik kepada Allah dengan jelas, maka orang itu kafir. Jelas. Seperti kata-kata, wali ini dan Allah itu standing. Minta kepada wali ini sama saja seperti minta kepada Allah. Yang ni jelas syirik dan ia kafir. Cukup jelas. Siapa jumpa orang yang kata macam tu, adu terus kepada badan autoriti agama supaya boleh dijalankan proses yustata, minta bertaubat, ataupun hukuman yang setimpal. Itu yang pertama. Yang kedua, annal asla fil muslim as-salamah. Asal bagi seorang muslim itu adalah selamat, baik. Ucapannya tidak syirik, asalnya. Jadi tiada yang dapat mengubah asal ini melainkan dengan diberikan bukti yang dapat dinilai oleh badan berautoriti. Kita tak boleh kata, aku rasa dia ni syirik kot, sebab nampak daripada sudut gaya tu dah syirik. Yang ke? Tak boleh macam tu. Kalau kita kata nak ajar kepada orang secara umum, mungkin boleh. Tapi nak pergi kata kepada orang spesifik dengan ucapannya itu tak sesuai. Melainkan ucapannya jelas. Tapi kalau ucapannya mempunyai ihtimal, macam ucapan yang dia baca ataupun dia seru di dalam nyanyian, di dalam qasidah dan sebagainya. Yang ni kadang biasa qasidah ni bukan apa. Secara realitinya, orang yang menyanyi qasidah ni dia bukan buat sendiri qasidah tu. Dia baca qasidah tu daripada orang lain. Kalau orang kata qasidah ni syirik jelas, ada ulama yang dia percaya kata qasidah ni syirik jelas, tobat dia pun tak baca. Dia pun tak menyanyi qasidah tu. Sebab dia tahu bahawa jika syirik aku tak akan buat. Tapi kalau dia merasakan bahawa itu tidak syirik kepada Allah, jadi kita kata ihtimal, dia boleh jadi. Jadi yang boleh jadi ni, kita perlu bersangka baik dahulu. Jadi sebagai orang yang bijak, saya dan anda yang menonton pasti tidak akan menghukum orang dengan label syirik sesuka hati. Ini bukan kerja kita. Kata dia ni syirik, dia ni syirik, dia ni syirik. Itu bukan kerja kita. Tapi kalau dia ada tanda-tanda syirik, mungkin kita perlu minta penjelasan daripada dia. Kalau kita tak mau minta penjelasan daripada dia, sebelum kita bagi tahu dekat orang bahawa dia ni syirik, kita pergi tanya dulu jabatan agama ke, kita tanya dia orang dulu. Adakah betul ini adalah syirik? Persoalannya, boleh tak minta bantuan kepada makhluk selain daripada Allah? Lepas kita dah ada tadi, dua kaedah tadi. Dua kaedah tu kita dah pegang kukuh-kukuh. Kemudian baru kita boleh bincang. Benarkah meminta kepada makhluk selain Allah itu syirik? Dan ini adalah perbincangan akademik yang saya jujur nak bagi tahu kepada anda bahawa tidak sepakat para ulama dalam hal ini. Tapi apa yang kita kena sepakat? Kita kena sepakat bahawa ulama berbeza. Cuma kita bincangkan isu ini dengan cukup sederhana. Kita balik kepada hukum meminta bantuan kepada makhluk. Boleh tak minta bantuan kepada makhluk? Inilah persoalan yang nak mahu dijawab di dalam video tu. Harus meminta bantuan makhluk dalam perkara yang memang berada dalam kuasa makhluk tu, kemampuannya. Selagi mana orang yang minta tolong tu beriktimad, bersandar kepada Allah Ta'ala. Contohnya, jika ada binatang buas dalam kawasan kita, harus kita minta tolong orang yang ahli dan ahli senjata untuk membunuhnya. Kita panggil Jabatan Pertahanan Awam, kita panggil bomba dan sebagainya untuk nak pastikan buang ular ni daripada rumah kita. Kita minta kepada dia. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Harus. Sebab apa? Sebab mereka mampu untuk melakukannya. Ada orang nak belasah kita contoh. Harus untuk kita minta tolong orang lain yang ada di sekitar kita untuk bantu selamatkan kita. Saya ingat ini perkara yang kita kata al-ma'lum fid din bidarurah, yang semua orang faham dah tentang ni. Bahkan di dalam surah Al-Qasas ayat ke-15, Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa. Yang Nabi Musa ni dia tolong backup seorang lelaki daripada Bani Israel.
Nabi Musa tumbuk kawan tu. Bukan Nabi Musa nak bunuh orang tu, tapi mungkin sebab penumbuk Nabi Musa tu kuat sangat, ataupun kawan tu yang lembek sungguh, lalah kali kawan tu mati. Syekh Al-Qara'awi rahimahullah di dalam kitab dia Al-Jadid fi Syarh Kitab At-Tauhid, muka surat 134, dia kata annal ayata tufidu jawazul istighasah bil makhluq fima yuqaddar alaih. Maksudnya bahawa ayat ini, ayat surah Qasas ini memberi faedah harus meminta bantuan kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu untuk melakukannya. Adapun orang yang telah mati, mereka tak mampu buat apa-apa. Nabi SAW sebut, jika telah mati seseorang manusia, putus habis dah segala amalannya, kecuali 3 benda je. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak soleh yang selalu doakan dia. Hadis ni sahih, riwayat Muslim. Demikian juga Allah Ta'ala cela orang yang menyeru jin, minta tolong jin, seru jin. Adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada rijal ghaib, kepada ketua-ketua golongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia sebut tidak tersembunyi lagi bahawa meminta perlindungan dengan jin, yakni meminta perlindungan kepada selain Allah, adalah syirik dan kufur. Daripada video ustaz tadi mengatakan harus meminta kepada rijal ghaib, kita jadi keliru. Siapa rijal ghaib ni? Rijal ghaib ni siapa? Jadi kita boleh buat semakan. Syekh Mullah Ali Al-Qari, yang benarnya mereka yang menyamar sebagai wali-wali itu adalah pengikut para syaitan. Dan sesungguhnya rijal ghaib adalah jin. Kerana jika ianya manusia, tidaklah ia sentiasa terhijab dari pandangan manusia. Manusia mungkin terhijab sesekali, tetapi tidak bermakna tidak boleh dilihat. Barang siapa yang menyangka rijal ghaib itu adalah daripada kalangan manusia, adalah kesilapannya dan kejahilannya. Anda boleh rujuk kenyataan dalam syarah Fiqh Al-Akbar dalam muka surat 421. Ada dakwaan pula kata kita minta tolong malaikat, bukan minta tolong jin, minta tolong malaikat. Okey, dulu sebelum ni saya ada jelaskan juga tentang peranan malaikat. Tugas malaikat adalah menjalankan apa jua perintah Allah SWT kepadanya, bukan mentaati perintah manusia. Firman Allah Ta'ala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Nasihat saya tahu setelah saya berikan dalil-dalil ini, hujah-hujah ini, pasti ada yang melakukan seruan-seruan ini, dia bagi dalil lagi. Bahkan mungkin mereka boleh bawa lagi banyak qaul-qaul para ulama tentang hal ini untuk nak backup kenyataan mereka. Dan itu perkara biasa yang berlaku, dan saya tak rasa itu adalah satu masalah. Ia adalah perbincangan ilmu yang bagus. Setiap orang yang melihat, setiap orang yang membaca boleh menilai. Anda rasa, saya rasa pandangan Ustaz Muazzaz lebih kukuh dalam hal ni, jadi saya berlapang dada. Cukup. So tak ada masalah. Ada orang kata tengok, ini tengok Syahabuddin ni, boleh ni nampak gaya pandangan dia ni okey. So ambil pandangan Syahabuddin, tu tak ada masalah. Tetapi sebagai seorang Muslim yang sentiasa bersangka baik dengan Muslim, saya mencadangkan, tak perlulah bagi satu lafaz nak minta rijalul ghaib ke, nak minta kepada malaikat ke, minta kepada orang yang tak nampak ke. Ini semua lafaz-lafaz yang dapat mengelirukan orang ramai. Lagi-lagi orang yang baru belajar macam orang kita dekat Malaysia. Tak perlulah kita nak bagi lafaz-lafaz seperti ini. Sebab bimbang orang yang tak tahu, bahkan yang biasa sekali dengan hal-hal kesyirikan, mereka ingat, dulu waktu kami syirik buat boleh, so sekarang pun sama saja. Padahal sifat itu berbeza. Perkataan-perkataan bahasa Arab yang mempunyai banyak maksud seperti madad ya Rasulullah, madad ya Husain, madad ya Rafi'i dan seumpamanya. Demikian juga ya rijalul ghaib dan sebagainya. Lafaz-lafaz yang seperti ini, ya balya ibn mulkan. Jauhkanlah lafaz-lafaz seperti ini. Ambil buku doa
yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang Rasulullah baca. Ada satu buku yang bagus, buku Hisnul Muslim. Buku ni dah diterjemahkan di Malaysia ni, anda boleh dapatkan buku ni. Saya letakkan link-link buku-buku ni dekat dalam description. Anda klik dekat di situ, beli buku-buku ni. Kemudian baca. Moga-moga kita dapat amalkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam amalkan dan kita terkeluar daripada perkara-perkara yang khilaf dan suci kita dalam bab doa. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu yang bermanfaat dalam video hari ini? Jika anda rasa video ini sangat bermanfaat, tolong tekan butang share yang ada di video anda tu. Tekan butang share. Moga orang lain juga boleh mendapat manfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.